My name is Nurul and Sofia binti Muhammad Rosman. My metric number is 17-F20F2009. Today we would like to explain about tutorial exercise 1. For the first question, I will explain about perpetual order method for purchasing. Determine the reorder point and reorder quantity. Korang tengok dekat slide ni, saya dah merahkan some keyword yang penting lah untuk dapatkan reorder point dan reorder quantity. Like 10 cans per day, 5 day of delivery, 80 cans, 12 to a case, and 50% safety factor. Ya, ke bawah kan? Okay. Zati, saya nak tanya, boleh tak explain tentang formula untuk mendapatkan reorder point? Boleh. So untuk formula untuk dapatkan reorder point, mula-mula kita kena cari normal usage. So untuk dapatkan normal usage tu, kita kena ambil daily usage kali dengan number of delivery. So bila dah dapat normal usage tu, kita kena tambah dengan safety factor 50%. So normal usage tambah dengan safety factor 50%, dapatlah jawapan untuk reorder point. Right, thank you Zaki. Saya akan menerangkan lebih lanjut tentang formula reorder point. Okay, first untuk mendapatkan normal usage, daily usage kali dengan number of delivery. Kalau kita tengok dekat soalan, 10 scans per day tu kita kena darabkan dengan 5 hari delivery. So kita akan dapat jawapan 50 cans. Lepas dah dapat jawapan tu, untuk cari reorder point, kita kena normal usage tu kita kena tambahkan dengan safety factor, iaitu 50 cans tambah 50% kali dengan 50. Mana dapat 50 tu? 50 tu jawapan untuk normal usage tu. Lepas tu bila dah dapat jawapan 50% kali dengan 50, 50 cans tambah dengan 25 cans, kita dapat jawapan untuk reorder point iaitu 75 cans. So untuk reorder quantity, bila kita tengok dekat soalan tu, par stock dia 80. Lepas tu par stock tu kita kena tolak dengan reorder point untuk dapatkan subtotal. So subtotal dia 5 can. So 5 can tu kita tambahkan dengan normal usage until delivery iaitu 50 cans. So kita akan dapat jawapan untuk reorder quantity. So the final answer for reorder quantity is 55 cans. So overall final answer for reorder point and reorder quantity, reorder point is 75 cans and reorder quantity is 55 cans. You guys faham tak? Faham? Okay. For the next question, I will pass to Intan. Okay, terima kasih Nur Ain Sofia. Untuk soalan 2, saya Intan Nabila binti Rosti. My metric number 17DHF 20F2036. Saya akan bincangkan soalan 2. Soalan dia, Manis Cafe use periodic order method, placing order every 2 weeks. Determine the quantity of can pitch to order giving. Dekat soalan dia dah bagi normal usage 10 can per week, quantity on hand 12 can, desire and inventory 20 cans. Saya nak minta tolong Nolia untuk bacakan formula untuk periodic order method dia, boleh? Boleh. Okay. Formula for periodic order method adalah M1 required for the upcoming period,
tolak amount presently on hand tambah dengan amount wanted to hand at the end of period to last until next delivery. Lepas tu dia akan dapat amount to order. Okay, terima kasih Nulia. Okay. So, untuk nak jalan kira dia untuk nak lebih tahu lagi kan, okay, saya akan tunjukkan macam mana. Okay, untuk nak dapatkan amount required for the upcoming period, kita perlu darabkan normal usage darab dengan placing order every 2 weeks. Okay, normal usage dia 10 darab dengan 2. 10 ni ada dekat dia punya soalan. Kenapa kena darab dengan 2? Sebab kedai ni dia beli barang setiap 2 minggu. So, dapatlah jadilah 2. So 10 darab 2 dapatlah 20 cans. Lepas tu kita kena tambahkan dengan kita kena tolak amount required for the upcoming period, tolak dengan quantity on hand. So 20 tolak dengan 12. 12 ni quantity on hand dia, boleh tengok dekat soalan dia lah 12. So 20 tolak dengan 12 kita dapat 8 cans. Lepas tu kita kena tambah 8 cans tambah dengan desire and the inventory. So 8 tambah dengan 20. 20 ni mana dapat? Dekat soalan ada desire and the inventory dia. Okey, 8 tambah 20 kita akan dapat 28. So jawapan untuk amount to order dia 28. So untuk final answer dia lah 28 untuk amount to order. Okey. Korang faham tak? Faham. Okey, terima kasih. Untuk next soalan saya akan serahkan kepada Izzati dan Nulia. Okay. Terima kasih Intan. Okay, hai, nama saya Nulia binti Azanuddin. Nombor matrik saya 17DHF 20F2065. Hari ini saya nak terangkan soalan 3, iaitu below is a financial statement for restaurant Mak Mina for March 2021. Okey, dekat dalam soalan ni dia dah ada bagi maklumat tambahan. Maklumat ni kita boleh guna untuk jalan kerja kita. So soalan dia adalah perform calculation for the following. Saya akan buat soalan 3A dan 3B, iaitu cost of food issue dan cost of food consumed. Okey, yang ni adalah jalan kerja dia. Firstly, kita kena ambil opening inventory. Opening inventory ni mana nak dapat? Kita boleh ambil daripada maklumat tambahan yang dekat sini. Okey, seperti yang kita boleh tengok dekat sini, dia bagi 7,000. So, 7,000 ni adalah opening, modal permulaan kedai. Lepas tu macam mana nak dapat food purchase dia? Dia ada formula untuk food purchase. Saya nak minta tolong Ain bacakan formula tu. Okay, formula untuk kita dapatkan food purchase. Purchase kita kena tambahkan dengan direct purchase. So kita akan dapat jawapan untuk food purchase. Okey, betul. Terima kasih Ain. Okey, saya akan terangkan lebih lanjut macam mana nak dapatkan food purchase punya ni. Okey, first kita kena ambil 8,800. Macam mana nak dapat 8,800? Okey, dalam soalan ni dia dah bagi. Dekat atas ni purchase 8,800, kita kena tambahkan dengan direct purchase. Direct purchase dia adalah 2,000. So 8,800 tambah dengan 2,000 akan dapat jawapan 10,800. Itu adalah jawapan untuk food purchase. So kita akan letak dekat sini 7,000 tambah dengan 10,800. So total available dia dapat 17,800. Lepas tu closing inventory ni macam mana nak ambil? Closing inventory ni kita ambil daripada soalan ni juga. Dekat sini dia ada bagi ending of the month lah, closing inventory tu. So 5,500. Ni je, 5,500. So 5,500 kita kena tolak. 17,800 kena tolak dengan 5,500. So akan dapat jawapan 12,300. Ini adalah jawapan untuk cost of food issue. Okey, selepas tu
12,300 kita kena tambahkan dengan cooking liquid transfer from bar. Yang ni pun ada dekat soalan juga. So kena tambah 12,300 tambah 300 tambah 120. Jadi jawapan subtotal dia 12,720. Okey, seterusnya food to bar, steward sale, gratis to bar, promotion expense, transfer to other unit. Semua ni kita kena tolak. Semua ni ada dekat dalam maklumat tambahan dekat dalam soalan tu. Dia dah bagi dah siap-siap. So kita just tolakkan je. 12,720 tolak 220, tolak 180, tolak 80, tolak 110 dan tolak 400. Akan dapat jawapan 11,730. Ini adalah jawapan untuk cost of food consumed. Final answer untuk cost of food issue adalah 12,300. Final answer untuk food cost of food consumed adalah 11,730. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan bagi kat Zati. Okay, thank you Lia. So, my name is Nurul Izzati binti Jamizan. My number matric is 70 DHF F2003. So today I would like to present about formula of cost of employee meals. So saya akan sambung dalam bahasa Melayu. So kat sini kita boleh nampak dia nak pengiraan untuk cost of employee meals. So saya nak minta Intan Nabila untuk bagi tahu formula untuk dapatkan cost of employee meals. Okey, untuk employee meals dia, kita perlu darab harga makanan, darab dengan berapa orang yang ada dekat situ, lepas tu kita kena darab dengan 20 hari. So dapat jawapan. Dia akan dapat jawapan di situ. Okey, untuk dapatkan employee meals kita perlu tambahkan breakfast, lunch dengan dinner kita perlu tambahkan lepas tu kita akan dapatlah jawapan untuk employee meals tu. Okey, itu saja. Okay, thank you Intan. Betul. So saya akan explain lebih lanjut untuk dapatkan formula cost of employee meals. First kita kena ambil contoh, kita boleh tengok dekat maklumat tambahan yang dia dah bagi tu. Untuk breakfast harga makanan dia RM1.50. Lepas tu untuk lunch harga makanan dia RM4.50 dan untuk dinner RM5. So untuk dapatkan jawapan dia tu, kita kena kali dengan berapa orang yang makan tu. So RM1.50 untuk breakfast, RM1.50 dia kali dengan 20 orang. And dia minta untuk 20 hari, so kita kali dengan 20 hari, dapatlah jawapan dia 600. Sama juga untuk lunch dengan dinner, kita kali dengan berapa orang yang ada dan kemudian kita kali dengan 20 hari. So dapatlah jawapan. Bila dah dapat jawapan untuk total breakfast, lunch dengan dinner, kita akan tambah keseluruhan jawapan dan akan dapat total 3,400 untuk cost of employee meals. Boleh faham tak? Faham? Boleh faham. Okay, so sebenarnya saya nak kira untuk soalan D, cost of cost of food sold. So untuk dapatkan jualan makanan keseluruhan, first dia ada kiraan dia lah. So untuk dapatkan cost of food sold tu, makanan yang dijual, kita kena ambil total cost of food consumed which is RM11,730. Tolak dengan total cost of employee meals sebab employee meals ni tak dikira sebagai jualan lah. So ambil RM11,730 tolak dengan RM3,400. So akan dapat total untuk cost of food sold RM8,330. Boleh faham tak into? Boleh faham? Okay. So kita ke soalan yang terakhir untuk cari percentage of food. Okay, so untuk food percentage ni, dia ada formula dia. So saya akan bacakan formula dia dulu. So untuk dapatkan food percentage, first kita kena ambil beginning inventory
iaitu modal awal tambah dengan purchase dan kemudian tolak dengan ending inventory. So lepas dah dapat jawapan tu kita kena bahagi dengan total of food sale. Baru kita akan dapat jawapan untuk total percentage lah untuk food tu. So saya akan explain lebih lanjut. So beginning inventory dia modal awal RM7,000 bahagi tambah dengan purchase RM10,800. So kemudian tolak dengan ending inventory RM5,500. So kita akan dapat total jawapan RM12,300. So 12,300 tu kemudian kita bahagi dengan total food of sale 15,000. Dan kita akan dapat jawapan 0.82. 0.82 tu kita kena tukarlah kepada percentage. So 0.82 kali dengan 100% akan dapat jawapan 82%. So yang tu adalah jawapan akhir dia lah. So total food percentage is 82%. Boleh faham? Boleh. So yang tu saja. Ni adalah final answer untuk semua soalan nombor 3. That's from us. Thank you. Thank you. Alright.